Mohon tuan-tuan dan puan-puan kita berikan sepenuh tumpuan dengan segala hormat dan sukacitanya. Saya mempersilakan Yang Berhormat Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa imamina wa qudwatina wa muallimina Muhammad Nabiyir Rahmat wa ala alihi wa ashabihi afdalus salawati wa azkat taslimat. Amma ba'd. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. Firman Allah Ta'ala daripada surah As-Saff, Dialah Tuhan yang telah mengutuskan Rasulnya, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan petunjuk dan agama yang benar, iaitulah Islam, untuk menzahirkan, meninggikan Islam ini, mengatasi segala yang lain, sama ada agama, ideologi atau teori, walaupun dibenci oleh orang-orang musyrikin. Wahai orang-orang yang beriman, adakah kamu suka aku tunjukkan kepada kamu satu perniagaan yang menyelamatkan kamu berazab yang pedih pada hari kiamat? Modalnya kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan kamu berjihad bersungguh menegakkan Islam ini dengan harta dan jiwa raga kamu. Itulah yang terbaik pada kamu kalau kamu mengetahuinya. Keuntungannya, Allah mengampunkan dosa-dosa kamu dan memasukkan kamu ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Diberi kepada kamu mahligai-mahligai yang indah di dalam syurga Adan di hari akhirat. Itulah kemenangan yang paling besar. Dan yang lain kamu sangat ingin kemenangan yang dekat di dunia ini. Berilah berita gembira kepada orang-orang beriman. Yang dihormati pengerusi majlis, Sahibul Fadilah Ketua Dewan Ulama Dr. Mahbub Muhammad, Al-Qadi Ustaz Ismi daripada Dewan Ulama, Dr. Zuhdi daripada Pusat Pendidikan PAH Pusat, dan juga Ahli Kuasa PAH Pusat. Yang dihormati Tuan Haji Subukri Abdul Latif, tokoh lama PAS, semua pimpinan PAS, hadirin hadirat
yang dihormati dan dikasihi sekalian, ayat yang saya baca ini dibaca oleh Qari dalam perhimpunan raksasa di Istanbul yang dihadiri oleh 5 juta. Barangkali sudah diberitahu oleh penceramah yang lebih dulu daripada saya. Saya dimaklumkan sejak Kemal Atatürk berkuasa di Turki, tak ada seperti ini. Ini satu perubahan yang sangat drastik, yang sangat menarik. Oleh kerana kebangkitan umat dalam sejarah Islam ialah dengan Islam, sama ada Arab, Kurdis ataupun Turki termasuk Melayu, mesti dengan Islam. Sebagaimana ayat yang kita baca tadi, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah menegaskan, nahnu qaumun a'azzana Allahu bil Islam, famahma nabtaghil izza bighairi ma a'azzana Allah adallana Allah. Kita adalah umat yang diberi kemuliaan oleh Allah dengan Islam. Sekiranya kita meninggalkan Islam, mencari cara lain untuk menang, untuk berkuasa, untuk kehebatan, Allah hukum menjadi umat yang hina. Firman Allah Ta'ala dalam surah Muhammad, wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum. Dan jika sekiranya kamu orang-orang Arab, para sahabat radhiyallahu anhum di masa ayat diturunkan, berpaling daripada Islam, tidak menegakkan Islam ini dengan harta dan jiwa raga kamu, Allah menukar kaum yang lain daripada kamu mengambil alih untuk menegakkan Islam dan memuliakan umat dengan Islam. Bangsa Turki adalah salah satu kaum yang dipilih oleh Allah Ta'ala untuk menegakkan Islam. Islam bagaimana? Apa Islam itu? Islam yang sempurna, yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, al-yawma ya'isal ladhina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawni al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini musuh-musuh Islam, mereka yang bukan Islam, sudah berputus asa, kalah untuk berhujah, untuk menentang kamu dengan apapun. Maka jangan kamu takut pada mereka, takutlah pada aku Allah. Pada hari ini Allah telah sempurnakan kepada kamu agama kamu, ialah Islam. Allah cukupkan untuk kamu nikmatku, aku cukupkan untuk kamu nikmatku, dan aku redha Islam menjadi anutan kamu. Allah telah membuktikan bagaimana generasi awal umat Islam yang dimulakan dengan Makkahul Mukarramah, yang kering, tidak ada sumber ekonomi, tak ada sumber kehidupan, dengan hidayah Al-Quranul Karim yang membina manusia, membina insan mengikut fitrah, mengikut sifat semula jadinya. Ada jasad, ada akal, ada roh, hidup secara sendiri dan bermasyarakat. Ini kejadian manusia. Maka Allah menyampaikan asyuan melalui Rasulnya yang berakhir dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membangun insan di akhir zaman, Nabi akhir zaman, untuk memimpin manusia di zaman sains dan teknologi sebelum berlakunya kiamat. Allah kurniakan sedikit ilmu yang kita saksikan pada hari ini, perhubungan yang cepat,
maklumat yang segera. Cukup seorang Rasul saja dengan mukjizat ilmu Al-Quran. Dengan mukjizat ilmu ini dibangun manusia yang pertama. Dalam masa 23 tahun Allah turunkan ayat yang saya baca tadi. Mengikut riwayat sahabat yang menyaksikan ayat ini diturunkan di padang Arafah pada hari Haji Hajjatul Wada, ketika Nabi sedang berada di atas unta yang ditungganginya, sehingga mendengar tulang unta berbunyi dan unta terduduk. Beratnya ayat ini diturunkan. Kehebatan ayat ini bukan ayat yang akhir. Ayat akhirnya ayat lain. Ada kitab kita ni ayat akhir. Tak betul. Ayat ini mengatakan kesempurnaan agama Islam. Selepas ni ada ayat yang lain. Ini cerita kuliah lain pula. Apa yang perlu diketahui oleh kita sebagai orang Islam setelah Allah mewafatkan Nabi SAW yang mahu Islam selama 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Generasi para sahabat yang diterbiah, yang dididik dengan acuan Allah ini daripada bumi yang kosong, yang tak ada hasil, keluar ke seluruh penjuru dunia hanya dalam masa 80 tahun, sampai ke perbatasan negeri China, melalui Asia Tengah, menguasai utara Afrika, menyeberangi ke Eropah, menguasai Andalusia, Spanyol dalam masa 80 tahun, dan telah berjaya membina tamadun Islam dengan petunjuk wahyu, mengumpulkan ilmu-ilmu dunia yang direka oleh manusia dengan akal yang diberi oleh Allah, dengan hidayah Allah, dengan ilmu wahyu dikumpulkan semuanya, mengkelahi tamadun Islam. Tamadun barat yang ada pada hari ini adalah ciplak serpihan daripada tamadun Islam, tapi tak mengambil hidayahnya, sedang mengalami kemusnahan yang kita saksikan sendiri. Ringkas cerita, bila orang Arab meninggalkan Islam, Allah jadikan kaum yang silih berganti memimpin dunia Islam. Di antaranya kaum Turki. Kaum Turki ialah kaum yang berasal dari Asia Tengah. Kabilah-kabilah yang ramai. Bangsa Turki daripada Anadolu sehingga Siberia sampai ke perbatasan China. Ini bangsa Turki. Sehingga hari ini bercakap dengan bahasa Turki. Mereka diislamkan sepenuhnya di zaman kerajaan Abbasiyah. Dididik oleh para ulama dengan pendidikan Islam. Dari Asia Tengah lahirnya Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi, Imam Ibnu Majah. Ulama-ulama yang ramai. Lahirnya ilmuwan Islam. Mereka pernah mempertahankan Islam dalam beberapa peristiwa sejarah. Bila Baghdad jatuh ke tangan kaum Tatar, yang juga suku kaum Asia Tengah, terkena dengan ganas, dipimpin oleh Genghis Khan, disambung oleh Hulagu, menakluk China, menakluk India, menakluk Baghdad. Kaum yang ganas ni tak ada siapa yang boleh lawan. Allah munculkan kerajaan Mamalik di Mesir. Sultan Zahir bebas dari keturunan Turki yang diterbiah oleh Abbasiyah, menjadi bala tentera Islam yang setia. Zahir bebas dengan panduan ulama-ulama Islam yang ada di masa itu, Imam Nawawi, Imam Izz bin Abdul Salam, dua orang tokoh dalam mazhab Syafi'i yang terkenal, menanamkan semangat Islam
membetulkan kerajaan yang rasuah, kerajaan yang bermewah dengan kekayaan untuk menentang Tatar. Selingan sedikit, apabila Sultan Zahir Bebas memanggil ulama untuk meminta fatwa supaya dipungut cukai yang sebanyak-banyaknya daripada rakyat untuk sumbangan jihad menentang kemarahan Tatar. Kebanyakan ulama mengatakan dibolehkan kerajaan kerana negara dalam keadaan darurat, kecuali Imam Nawawi dan Izz bin Abdul Salam. Izz bin Abdul Salam diberi gelaran Sultanul Ulama, bukan ulama Sultan. Ini ada beza. Islam Hadari dengan Hadarah Islam ada beza. Ada beza. Sultanul Ulama kerana dalam majlis Sultan Zahir Bebas, bila ulama lain memberi fatwa, kerajaan boleh ambil cukai daripada rakyat untuk belanja jihad menentang Tatar. Izzuddin bin Abdul Salam, Syekh Izzuddin bin Abdul Salam, yang ada kitab dia khusus tentang maqasid syariah. Kalau nak belajar maqasid syariah, baca kitab dia, jangan ambil tengah jalan yang berkait dengan maqasid syariah. Kitab dia tentang usul fiqh, kaedah syara', qawaid syariah. Syekh Izzuddin bin Salam kata, haram bagi tuanku mengambil cukai dari rakyat selagi tuanku tidak membelanjakan kemewahan yang ada dalam istana ini, termasuk diri tuanku sendiri, asalnya hamba yang ditawan oleh Abbasiyah. Kaum Turki ditawan hamba, jual diri tuanku dulu, kalau tak cukup duit baru dia ambil cukai. Ulama-ulama yang hadir dalam majlis ada mengatakan, saya macam nak angkat jubah saya kerana takut percikan darah. Kepala Izz bin Salam dipancung, bukunya tak dipancung. Nasihat Sultan diterima. Dijual kemewahan yang ada dalam istana dulu, barulah derma berakyat, barulah cukai. Maka berlakulah peristiwa Ain Jalut yang berlaku pada 25 Ramadan tahun 658 Hijrah, bersamaan 3 September 1260. Saya catat tarikhnya. Cari dalam internet, tulis perkataan Ain Jalut, di mana tentera Zahir Bebas daripada bangsa Turki dengan tentera Mesir berjaya mengalahkan Tatar. Ini jasi orang Turki. Kaum Tatar menganut Islam. Kaum Tatar yang dikalahkan menganut Islam. Ibn Khaldun menyebut dalam muqaddimah dia, mengikut tabi'i manusia, bangsa yang dijajah akan terpengaruh dengan penjajah. Biasanya macam itu. Penjajah dianggap bangsa yang berkuasa, yang kuat. Itu berlaku dalam negara mana-mana, termasuk negara kita. Pengaruh dengan pemikiran dia, pakaian dia, adat dia. Dia anggap penjajah ni mulia. Tetapi di zaman orang Islam berpegang dengan Islam, teguh dengan Islam, tak tunduk pada Tatar. Tatar menguasakan undang-undang yang dicampur Islam, Kristian, Yahudi, akal fikiran. Ulama menolak. Rakyat bersama dengan ulama. Bila Tatar dikalahkan, orang Tatar masuk Islam. Almarhum Syekh Hasan Nadawi mengatakan, macam Ibn Khaldun kata, tak berlaku penjajah menganut agama, rakyat dijajah. Mereka sejarah Islam, kaum Tatar yang menjajahnya menganut Islam dan menubuh kerajaan di antara kerajaan Mughal di India yang ada tamadunnya. Sebahagian kaum Tatar ini masuk Islam ganas. Orang tak masuk Islam dia bunuh.
itu bukan ajaran Islam. Rampok harta rakyat itu bukan ajaran Islam. Akhirnya mereka ditunjukkan oleh Raja Saljuk Kerajaan Salajikah yang berpusat di Konya, Turki. Konya, bandar di Turki, dianggap sebagai bandar Islam. Bandar yang menubuhkan kerajaan Salajikah. Kebetulan Persatuan Ulama Sedunia memilih bandar Konya jadi tetamu Datuk Bandar Konya bersidang di situ kerana mengambil sempurna sejarah. Ditetapkan persidangan di situ sebelum peristiwa rampasan kuasa yang gagal. Secara kebetulan berlaku begitu. Di Konya ditubuhkan kerajaan Salajikah dan juga rumpun Turki. Mengambil sempurna raja yang pertama nama Saljuk. Nama Saljuk Raja yang pertama. Maka tubuh kerajaan Salajikah. Salajikah tak bertahan. Selepasnya ditubuhkan kerajaan Osmaniyah. Kerajaan Osmaniyah ditubuhkan oleh Osman bin Ghazi bin Urtughul yang menubuhkan kerajaan Osmaniyah tahun 1299. Maka Osmaniyah mengambil alih memimpin dunia Islam pada tahun 1299 sehingga 1924 ataupun mengikut kenyataannya 1923. Perjanjian Lausanne di Switzerland di antara kuasa-kuasa besar British, Perancis, Itali, Rusia, Jepun. Amerika anda boleh cari Lausanne, perjanjian Lausanne yang membatalkan kerajaan Osmaniyah dirasmikan tahun 1924. Bermakna akan Turki memimpin 6 abad memimpin dunia Islam. Islam masuk ke Eropah, menguasai Eropah sampai ke Bulgaria, Czechoslovakia, termasuklah Yugoslavia dan negara-negara Yugoslavia. Ini jasa orang Turki menjadi benteng pada dunia Islam. Termasuklah kerajaan Aceh selepas jatuhnya Melaka 1511. Aceh memberi bai'ah kepada Osmaniyah. Rantau ini di bawah Osmaniyah. Aceh, Raja Aceh buat bai'ah pada kerajaan Osmaniyah. Dianggap Aceh sebagai kuasa yang besar di alam Melayu, mengambil alih Melaka yang sudah jatuh. Berlaku kejatuhan Osmaniyah 1924. Kejatuhannya bila orang Islam meninggalkan Islam. Setelah ditawan negeri-negeri Islam yang terpencil, di mana Osmaniyah menguasai Laut Mediterranean, menguasai Laut Hitam, menguasai sebahagian Laut Arab, utara Lautan Hindi, menyebabkan berlakunya pengembaraan Vasco da Gama dan Marco Polo. Saya pun belajar sejarah Vasco da Marco Polo ni, tak tahu binatang apa. Rupanya pengembaraan dilakukan oleh Barat untuk mengepung dunia Islam. Inilah yang meneroka kuasa Barat menakluk Melaka 1511 setelah kejatuhan Spanyol. Lebih dahulu daripada itu, Spanyol jatuh pada 1492. Jatuh kerajaan Islam di Spanyol. Melaka jatuh 1511 mengikut Profesor Adi Makhul, seorang ilmuwan dari Filipina. Kejatuhan Melaka 1511 dirayakan oleh Vatican City. Vatican City menyambut perayaan kejatuhan Melaka 1511. Bermula dengan sebelumnya Goa di India. India ditakluk, dunia Islam banyak ditakluk. Kemudian berlakulah serangan pemikiran terhadap dunia Islam dengan penanaman semangat kebangsaan
mengambil kelemahan daripada kerajaan Turki yang sudah tentu ada kelemahan setelah 600 tahun memerintah negara. Maka berlakulah penentangan umat Islam sendiri terhadap kerajaan Osmaniyah, khususnya negara-negara Arab yang menyokong kuasa-kuasa penjajah Inggeris dan Perancis khususnya untuk menjatuhkan kerajaan Osmaniyah. Setelah jatuh kerajaan Osmaniyah, maka dilaksanakan perjanjian Sykes-Picot. Sykes-Picot ialah perjanjian di antara Inggeris, Perancis dan Rusia yang berjanji sekiranya berjaya menjatuhkan kerajaan Osmaniyah, maka negeri-negeri jajahan Osmaniyah dibahagikan di kalangan kuasa-kuasa penjajah dengan melagakan umat Islam, mengambil aspek perpecahan yang ada pada umat Islam, aspek kaum dan aspek mazhab. Apabila Iran dikuasai oleh Syiah, Yaman dikuasai oleh mazhab Zaidiyah, Oman mazhab Ibadi Khawarij, disemangatkan untuk menentang Osmaniyah yang bermazhab Sunni. Semenanjung Arab, Najd, Riyadh dikuasai oleh golongan Wahabi. Mazhab Wahabi menentang mazhab Asy'ariyah dan Maturidiyah. Golongan Wahabi di Riyadh menentang Osmaniyah, Maturidiyah dan Asy'ariyah. Dan kaum Arab menentang Turki di atas nama kebangsaan Arab. Dijanjikan beberapa raja Arab menjadi khalifah kalau Osmaniyah jatuh. Ada orang syok kerana janji nak jadi khalifah. Maka menyokong kuasa-kuasa barat. Jatuhlah kerajaan Osmaniyah 1923, rasminya 1924. Dijatuhkan. Negeri-negeri Islam dibahagikan di kalangan kuasa-kuasa penjajahan. Negara Arab yang ada pada hari ini buka internet, hari kebangsaan dia hari apa? Buka internet. Kita di Malaysia ni hari kebangsaan, National Day kita, National Day kita hari British keluar. Negara Arab, National Day dia hari Osmaniyah keluar. Ni baca buka internet. Ini sangat malang. Maka jatuhnya kerajaan Osmaniyah, walaupun diusahakan oleh dua tokoh mujaddid, iaitu Muhammad Abduh Gamaliel Abrani dan Muhammad Abduh, yang menasihatkan Sultan Abdul Hamid untuk memperkasakan umat dengan projek Al-Jami'atul Islamiyah, perpaduan Islam. Projek semangat mengembalikan semangat Islam, kedaulatan Islam, dan projek mega membina jalan kereta api daripada Turki melalui Hijaz, Mekah, Madinah sampai ke India, untuk membolehkan orang Islam di Asia Tenggara pergi haji melalui India, naik kereta api dengan sendiri, berjumpa orang Islam India, Afghanistan, Iran dan lain-lain, mengeratkan percakapan Islam. Dibina projek yang pertama, fasa yang pertama dari Turki ke Syria dan ke Madinah. Masih ada lagi. Saya tengok kereta api di Madinah. Mereka pergi, yang pergi umrah pergi melawat. Jangan pergi melawat Bukit Uhud saja. Dia tengok rel kereta api masih ada lagi. Di mana projek ini dibiayai dengan wakaf umat Islam. Wakaf umat Islam. Tetapi diletupkan oleh revolusi Arab di atas semangat kebangsaan. Dengan nasihat Lawrence of Arabia dan segala pasukan anggota-anggotanya, membantu dunia Arab untuk menentang Osmaniyah. Jatuhlah kerajaan Osmaniyah. Osmaniyah dikepung, dijatuhkan, ditubuhkan kerajaan sekular di Turki. Oleh kerana Turki mempunyai peranan yang besar memimpin dunia Islam, maka diteguhkan negara sekular Turki secara perlembagaan dengan kawalan dunia barat bersama dengan gerakan Zionis dan Freemason. Kebetulan masa saya belajar di Madinah tahun 1969, saya membaca satu buku, nama dia
Asrarul Ma'asuniyah, Rahsia Freemason, yang dikarang oleh Jeneral Jawad Atalkham, seorang jeneral tentera Osmaniyah Turki yang menangkap ejen-ejen Yahudi yang dibawa oleh British di Israel, mendedahkan penubuhan Freemason di samping Zionis untuk mengalut dunia setelah menjatuhkan kerajaan Osmaniyah. Cari buku ini, karangan Jeneral Jawad Atalkham. Takkan tening ada buku ini, diterjemah berbagai bahasa. Oleh kerana Turki dianggap benteng yang kuat, maka dihalang Islam bangkit semula di Turki, lebih daripada tempat-tempat lain. Sekiranya kemenangan Islam di Indonesia tahun 1955 dipimpin oleh Parti Masyumi, gabungan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dan kumpulan Islam di Indonesia berjaya menang pilihan raya 1955, kerajaan itu dijatuhkan. Setahun saya boleh mengentak, menang pilihan raya pun dijatuhkan di Indonesia. Macam dijatuhkan kerajaan PIS Algeria yang menang pilihan bandara di Algeria tahun 1951, dan samalah juga kemenangan Ikhwan di Mesir 2012 baru ini. Itu sama. Bagi Turki, diletakkan dalam perlembagaan sekularisme adalah akidah negara Turki. Menjadi perlembagaan yang tidak bertulis, tentera adalah mengawal sekularisme. Mana-mana pemerintahan yang berusaha untuk kembalikan Turki pada Islam, tentera akan wajib mengambil alih dengan sokongan kuasa-kuasa barat. Ini Turki mendapat halangan yang istimewa. Walaupun demikian, mereka tak boleh nak padamkan cahaya Islam. Tahun 1950, selepas Atatürk mati, Ismail Inonu memimpin Turki. Muncul Adnan Menderes, seorang peguam, masuk parti Atatürk, menang pilihan raya, buat parti sendiri, Parti Demokrat. Nama Demokrat, partinya parti sekular. Menang pilihan raya 56, jadi Perdana Menteri. Lalu beliau berusaha mengembalikan Turki pada Islam dengan menetapkan sekularisme adalah akidah Turki yang tak diubah. Cuma hanyalah menubuhkan sekolah Imam Khatib. Oleh kerana gerakan Kemal Atatürk menyebabkan masjid-masjid tak ada imam dengan Bilal, susah cari imam Bilal. Maka dibuka sekolah Imam Khatib. Udugan termasuk yang bersekolah Imam Khatib ini. Sekolah Imam Khatib untuk pengajian agama, membuka ruang kepada orang Turki pergi haji. Maka tahun 60-an banyak orang Turki pergi haji, jumlah yang besar. Berlaku satu perubahan dengan mengekal ke Turki adalah negara sekular. Adnan Menderes mengambil langkah untuk memajukan ekonomi Turki dalam bidang pertanian. Tak ambil bidang industri, ini mencabar barat. Kalau bidang industri, ambil pertanian dia. Memang orang Turki bijak, orang Turki rajin, disiplin. Siapa yang pergi Turki melihat disiplin orang Turki ini hebat. Dengan projek pertanian, Turki berjaya maju dalam bidang pertanian sehingga mengekspor hasil pertanian ke Eropah. Hanya sedikit perubahan. Adnan Menderes, tentera merampah kuasa tahun 60. Adnan Menderes ditangkap. 3 menteri, Adnan, Menteri Keuangan dengan Menteri Luar, dijatuhkan hukuman bunuh. Hukuman bunuh, gantung sampai mati. Ini Turki. Bukan macam kita. Kita senang Islam agama persekutuan. Turki tak boleh. Tahun 70-an
muncul Profesor Najmuddin Arbakan, seorang engineer yang tersohor di Jerman, orang Islam yang hebat dalam bidang kejuruteraan, mencipta jentera berat, termasuk jentera menggunakan diesel yang dibanggakan oleh Jerman. Orang Islam yang ciptanya, Najmuddin Arbakan. Dia pulang ke Turki, membuka fakulti kejuruteraan di Turki, melahirkan beratus-ratus orang engineer yang disebarkan di seluruh Turki. Kemudian dia masuk politik tahun awal 70-an. Dia tubuh parti, 4 bulan diharamkan parti dia. 4 bulan dia diharamkan. Kerana dia semayang. Dia kuat semayang. Al-Bakat ni. Diharamkan parti dia. Tuan dia buat parti lain. Turki ni dia punya pendaftar pertubuhan mudah lulus parti. Bukan macam Pak kita payah nak lulus. Termasuk yang Dr. Mahathir pun tak lulus lagi hari ni. Itu tempat kita lah. Dia Turki mudah lulus parti. Arbakan buat parti baru, dia luluskan, dia bergabung dengan parti Atatürk. Apalah dia. Bergabung dengan parti Atatürk, mengadakan tahlul siasi dengan parti Atatürk. Menang pilihan raya tahun 72, jadi Timbalan Perdana Menteri. Mengadakan kerjasama dengan kerajaan parti Atatürk. Dan telah berjaya memajukan industri Turki. Sehingga Turki dapat mengeluarkan 30,000 jentera diesel, jentera berat dalam masa setahun. 30,000 jentera. Ini kehebatan dia. Di masa dia lah berlaku krisis Cyprus, di mana generasi yang sempat masa itu masih ingat lagi bagaimana etnik Turki Islam di Cyprus yang dicampurkan dengan etnik Greece. Ini semua kerja British yang menakluk Cyprus, diangkut orang Greek duduk di Cyprus, walaupun Cyprus ni dekat dengan Turki. Sengaja dia campurkan kaum supaya bergaduh. Berlaku pergaduhan kaum, orang Turki jadi mangsa. Masuk Arbakan di Timbalan Perdana Menteri. Perdana Menterinya Bolan Ecevit dari Parti Sosialis. Kerajaan campuran. Dengan pengaruh Arbakan, tentera Turki mendarat di Cyprus, menyelamatkan orang Islam di Cyprus. Menunjukkan walaupun kerajaannya sekular, semangat rakyat pada Islam itu masih ada. Tak berapa bulan, tentera ambil alih, rampas kuasa. Rampas kuasa pula. Arbakan dipenjarakan. Dibebaskan, tak benar berpolitik. Kerana Turki pun sayang, dia engineer yang hebat. Tak dibunuh macam anak Mandaris. Tahun 80-an dia tubuh Parti Rapah. Parti Rapah. Dengan dia tak dibenarkan politik, dia lantik murid dia Ahmad Tekdal jadi ketua Parti Rapah. Tahun 98 mengadakan kerjasama dengan parti-parti lain, menang pilihan raya pula. Arbakan jadi Perdana Menteri. Masa jadi Perdana Menteri ini, dia telah membuat satu polisi gabungan dunia Islam terkenal dengan GHG8, menggabungkan 8 buah negara Islam, iaitulah Turki, Malaysia, Pakistan, Bangladesh, Mesir, Indonesia, Nigeria. 8 buah negara Islam digabungkan untuk membina rangkaian ekonomi sehingga menggunakan mata wang dinar ganti dolar dan euro, menuju ke arah kemajuan industri jasa pakar dalam bidang kejuruteraan bagi dunia Islam. Itu sahaja perancangan dia. Arbakan digulingkan oleh tentera, tak dibenar lagi berpolitik. Lalu tubuh parti baru, Parti Saadat. Sebab tubuh Parti Saadat, Erdogan yang juga Parti Saadat membawa pendekatan baru. Oleh kerana banyak parti diharamkan setiap kali, dia buat parti AK, Parti Keadilan Turki, AK Turki.
dengan rakan dia, dengan pendekatan Islam, politik liberal. Saya pergi berlaku krisis dengan Erbakan, krisis antara Erbakan dengan Erdogan. Oleh kerana saya rapat dengan almarhum Erbakan, Erdogan pun rapat juga. Saya pergi jumpa dengan orang tua Erbakan ni. Boleh tak berbaik, jangan kelahi. Jangan kelahi lah, bersatu. Dia marah kat saya 6 jam. 6 jam dia marah kat saya. Dia marah dalam bahasa Turki, pakai jurubahasa. Saya hujah-hujahkan dia, saya pun tak tahan nak lawan orang tua. Dia mendedahkan segala-galanya yang saya tak boleh nak jawab. Di antaranya ialah kita tak boleh terima Erdogan mengajarkan perjanjian dengan jeneral-jeneral tentera, perjanjian tidak melaksanakan Islam. Mana boleh buat perjanjian macam ini? Perjanjian tidak melaksanakan Islam dan membawa Turki kepada kesatuan Eropah, bukan dengan dunia Islam. Di sini kita perlu memahami gerakan Fethullah Gulen yang diwar-warkan. Siapa Fethullah Gulen ini? Fethullah Gulen ialah satu pemimpin yang menaja gerakan pendidikan sufi, menggabungkan dengan politik. Politiknya liberal. Islam untuk bangsa Turki saja. Tegakkan Islam dengan nasionalisme Turki, jangan campur negeri lain. Dan Turki perlu berdekat dengan Israel, berdekat dengan Eropah, berdekat dengan Yahudi dan Kristian. Biar 3 agama ni bersatu. Ni hebatnya Fethullah Gulen ni. Oleh kerana Erdogan mengambil pendekatan yang saya sebutkan tadi, maka Fethullah Gulen menyokong Erdogan menang besar pilihan raya dengan awalnya. Dan Erdogan pun masuk kumpulan dia, tarbiyah dia juga. Dan 2-3 hari, 4 hari belum saya balik, Erdogan membuat kenyataan dalam media, semua Perdana Menteri Turki ikut Fethullah Gulen kecuali Najmuddin Erbakan tak ikut Fethullah Gulen, termasuk saya ikut Gulen juga. Itu ceritanya. Tapi dia tak terpengaruh dengan Gulen. Apabila Erdogan mendukung projek menghantar kapal Marmara ke Gaza, ini Gulen tak setuju. Berperang dengan Israel tak boleh, kena baik dengan Israel tak boleh. Dan Gulen menunjukkan sikap yang drastik, melawat Vatican City, melawat Israel, berjumpa dengan rabai-rabai Israel. Oleh kerana gerakan dia gerakan tasawuf, gerakan politik, termasuk gerakan ekonomi, menyebabkan dia banyak dapat projek yang jumlahnya mungkin bilion atau triliun. Duit dia banyak. Dia menyumbang, ini dia share kat internet, menyumbang pada sekolah missionary sebanyak 2 bilion. Sumbang pada sekolah missionary, bukan saja sekolah agama. Saya dengar cerita Malaysia apa ada juga sekolah agama dia. Sekolah tahfiz, dengan tahfiz itu bukan main ni tahfiz ni, Quran ni. Orang tasawuf pula. Dengan pendekatan ini, maka kuasa-kuasa barat Eropah boleh terima dia. Boleh terima. Maka tentera yang berfikiran barat boleh terima dia. Maka dia dapat mempengaruhi tentera, mempengaruhi ilmuwan di universiti-universiti. Setelah 4-5 tahun berlaku ketegangan dengan Erdogan, dengan sebab tak setuju polisi Erdogan, khususnya selepas Turki gagal menjadi ahli kesatuan Eropah kerana
Nak jadi kesatuan Eropah ni kena penuhi syarat-syarat. Antaranya ialah di samping tak melaksanakan syariat, itu satu dah sebut tadi. Antaranya demokrasi, kerajaan tentera tak boleh. Demokrasi okey. Buat demokrasi pilihan raya langsung di Turki. Dari Parti ini buat pilihan raya. Demokrasi ni kata Urdu kan, bukan sahaja demokrasi untuk Kristian, termasuk juga untuk Islam. Maka berlaku kebebasan dakwah di Turki. Masjid-masjid dimakmurkan. Gerakan Islam tak boleh dihalang. Turki menerima kedatangan pemimpin-pemimpin gerakan Islam yang diharamkan di negara mereka, daripada Mesir, Iraq, Syria dan lain-lain, banyak berkumpul di Turki. Ini hak demokrasi. Kerana negara Barat boleh menerima suaka politik daripada mana-mana pihak, maka dia juga boleh menerima suaka politik di atas hak asasi manusia dan demokrasi, termasuk orang-orang Islam. Segala tuntutan kesatuan Eropah ditunaikan, termasuk yang diharamkan oleh Islam ditunaikan. Itu pun tak boleh jadi ahli kesatuan Eropah, kerana kita jangan anggap mereka ni menentang Islam dalam keadaan buta. Mereka celik juga. Mereka tahu bangsa Turki ini dari Anadolu, Istanbul sehingga Asia Tengah semua sekali. Kalau Turki masuk kesatuan Eropah, maka pasaran Turki lebih besar pada pasaran negara Eropah. Industri dia lebih besar. Bahkan banyak orang Turki menjadi pekerja, menjadi pakar di Eropah. Mereka bimbang bukan kerana Turkinya, kerana Islamnya. Orang Turki pula kuat dakwah di Jerman, di Spanyol, kata-kata tempat. Ini tak boleh kerana Islamnya. Maka berlakulah usaha merampas kuasa 2 minggu yang lalu dengan mempengaruhi sebagian tentera yang rapat dengan Fatullah Gulen. Apa yang menarik, saya mendapat maklumat dari beberapa diplomat kedutaan-kedutaan, tak boleh tahu kedutaan mana, memaklumkan kepada saya bahawa duta Amerika dan perwakilan kedutaan Amerika 5 hari dah keluar dari Turki, belum merampasan kuasa. Wartawan CNN 2 hari sebelum merampasan kuasa dah datang untuk nak buat liputan. 2 hari sebelum dah datang. Saya dimaklumkan bahawa rancangan diatur di sebuah negara Eropah berhampiran dengan Jerman ataupun Jerman oleh kumpulan Zionis dan Freemason dengan kerjasama intelijen Barat untuk melakukan rampasan kuasa di Turki dan bimbang Turki kembali semula pada Islam. Ini sebenarnya. Maka berlakulah sebelumnya beberapa provokasi. Di antaranya ialah kapal terbang Turki menyerang kapal terbang Rusia. Semua kita tahu macam ni. Kapal terbang Turki menembak kapal terbang Rusia di Syria, dan Turki diheret dalam kencah pertempuran di Syria. Diheret di situ oleh kuasa Barat. Dan mereka mahu Turki terlibat dalam peperangan secara langsung. Mereka tak terlibat, bagi semangat saja. Semangat sebab orang Islam berperang sama sendiri. Ini kerja dia. Maka dibuat provokasi menembak kapal terbang Rusia. Dan dimaklumkan 2 terbangnya ditahan dan disoal siasat. Menunjukkan ada batu di sebalik udang. Bukan udang sebalik batu. Di sebalik serangan terhadap kapal terbang Rusia. Menyebabkan Rusia memberi maklumat pada Turki. Rusia pun ada intelijen dia, memberi maklumat kerana tahu ini satu provokasi. Di sana ada beberapa tokoh yang penting yang menggagalkan rampasan kuasa ini.
Di samping Erdogan dan menteri dia bin Ali Yildirim, yang paling aktif ialah Ketua Persikan Turki, Hakan Fidan, nama Turki. Seorang yang dilahirkan tahun 68, masih muda. Jadi Ketua Intelijen Turki yang mengambil langkah sejak beberapa tahun yang lalu memutuskan semua hubungan dengan Israel. Di mana intelijen Turki tak ada hubungan lagi dengan Israel. Dia putuskan. Dan Turki mendapat maklumat yang banyak. Di antaranya ialah Israel menghantar ejen-ejen ke Iran untuk menggagalkan program nuklear Iran dan sistem pertahanan Iran. Turki mendapat maklumat ini. Sudah tentu ada kerjasama di antara Turki dan Iran dalam perkara ini, menyebabkan banyak ejen-ejen Israel ditahan di Iran. Ini benda yang tersirat. Pada awalnya mereka merancang laporan kuasa ini dilakukan pada jam 4 pagi. 4 pagi ni orang tengah tidur. Jam 4 pagi. Di mana pihak intelijen Presiden mengikut sistem pentadbiran dia, dia buat Presiden ada intelijen dia sendiri, yang tentera lain, yang polis lain sudah mendapat maklumat satu kapan kuasa akan berlaku. Lalu Hakan Fidan ni terus pergi ke markah tentera, bertanya adakah penglima tentera mendapat maklumat. Penglima ni nama Salohi Akar. Salohi nama Akar. Akar ni bahasa Turki, bukan Akar bahasa Melayu. Salohi Akar, seorang jeneral yang paling kanan. Salohi Akar kata dia tak tahu menahu. Lalu dipanggil jeneral-jeneral yang lain datang, bertanyakan, masing-masing kata tak tahu. Maka ketua intelijen merasa pelik, tetapi dia sudah ada maklumat. Lalu dia balik ke markas intelijen dia, dan oleh kerana pihak yang nak rampas kuasa ni tahu maklumat sudah bocor, mereka segerakan 4 jam. Ini pertolongan Allah. Kalulah rampasan kuasa itu mula 4 pagi, tengah sedap tidur, itu sangat membahayakan. Diatur oleh Allah Ta'ala. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka merancang, Allah Ta'ala juga merancang. Diatur oleh Allah Ta'ala. Moga Allah Ta'ala buat sesuatu nak menyelamatkan Turki. Lalu penglima tentera darat yang juga diarahkan supaya melibatkan dalam operasi rampasan kuasa, mengambil langkah yang segera menelpon Erdogan yang sedang bercuti supaya sekarang juga tinggal hotel. Kerana pengkhianat sudah bergerak. Lalu dia mengarahkan supaya semua pesawat udara tak dibenarkan naik. Helikopter tak dibenarkan naik, kecuali pesawat yang ditugaskan untuk melarikan, menyelamatkan Erdogan, dan 4 jet pejuang yang ditugaskan untuk menyelamatkan Erdogan. Namun penglima tentera udara yang mengetuai rampasan kuasa mengarahkan jet-jet pejuang, helikopter naik melakukan operasi. Lalu penglima tentera darat dan menteri mengarahkan supaya semua kapal terbang yang naik ditembak. Berlakulah pertempuran di Ankara, pertempuran di Istanbul. Ini cerita yang sangat cemas. Dengan sebab itu berlaku pertempuran yang kita dengar berita, sehingga orang kedutaan kita pun kata kami terkejut mula-mula ingat aku hujan nak turun. Bunyi macam guru, hujan nak turun. Lepas tu bunyi tembak-menembak. Ini sudah keadaan yang sangat berbahaya. Diserangnya parlimen, diserangnya markah tentera. Tentera komando yang masih setia, dan beberapa pasukan yang setia, termasuk pasukan polis yang setia digerakkan. Di mana ketua intelijen yang juga faham dalam politik mengarahkan Erdogan supaya membuat ucapan
rakyat keluar ke jalan raya beramai-ramai. Dan dia sendiri sebagai ketua intelijen akan memimpin operasi turun ke jalan raya sehingga mati, mempertahankan keadaan. Dia sanggup gitu. Ini hebat. Ini kehebatannya. Maka berlakulah operasi. Pada peringkat awal kita semua dengar bagaimana stesen TV di Ankara, TV penting ditawan oleh perampas kuasa. Dalam masa 10 minit diambil balik oleh rakyat. Semua rakyat keluar. Yang keluar ni secara spontan, dengan semangat kebangsaan, patriotik dan semangat Islam. Masjid-masjid diarahkan azan. Semua masjid azan. Orang dengar ni macam mana azan ni bukan waktu sembahyang. Menyebabkan orang keluar beramai-ramai. Termasuklah semua yang semayang, yang tak semayang, yang pakai tudung, tak pakai tudung, yang perempuan ni, semua keluar. Dengan jumlah jutaan manusia menyekat pergerakan tentera yang merampas kuasa. Menjadikan rampasan kuasa itu gagal. Bekas penglima tentera Amerika yang bersara, General Clark, dalam internet. Nama hujung saya tak ingat. Nama orang putih ni payah nak hafal. Hujung dia Clark. Penglima terusah tentera Amerika. Membuat kenyataan. Dia buat kenyataan. Ada juga bodoh dia ni. Dia buat kenyataan. Nak tunjuk punya dia terlibat. Dia kata ada 4 sebab mengapa rampasan kuasa di Turki, kudeta ini gagal. Yang pertama, gagal membunuh, menangkap dan membunuh Erdogan. Yang pertama. Yang kedua, media sosial, iaitu internet tak dapat dikawal, tak boleh disekat. Yang kedua. Yang ketiga, tentera yang ditugaskan tidak mencukupi, kata dia. Yang ketiga, kerana bukan semua tentera menyokong rampasan kuasa. Yang keempat ialah public opinion, rakyat. Rakyat dikuasai oleh Erdogan. Semua parti-parti politik, termasuk parti Atatürk, termasuk parti nasionalis, mengerahkan penyokong-penyokong mereka mempertahankan demokrasi di Turki. Mereka sudah muak dengan rampasan kuasa di Turki ini, menyebabkan dikerah ramai-ramai. Apa yang menarik ialah mereka menggunakan bas, menggunakan lori bandaran, lori bandaraya, dewan bandaraya, digunakan untuk menyekat pergerakan tentera, menyebabkan gerakan tentera lambat dan rakyat menguasai keadaan. Dalam masa beberapa lama sahaja, pemimpin rampasan kuasa sebahagian besar dia dapat ditangkap, sebahagiannya melarikan diri. Dalam masa yang sama, apa yang menarik ialah pengkalan tentera NATO dipotong elektriknya. Tentera NATO yang paling canggih itu dipotong elektrik. Bila elektrik dipotong, tak ada canggih lagi. Maka radar dia semua tak boleh bergerak lagi. Di mana kita melihat kebanyakan negara menunggu dan lihat. Banyak negara tunggu dan lihat, tengok siapa menang. Bila dah nyata bahawa rampasan kuasa gagal, masing-masing buat kenyataan, kita mendukung kerajaan demokrasi di Turki dengan penuh semangat, habis buat kenyataan mereka. Inilah perangai manusia. Saya diminta supaya membuat ulasan di Turki kerana dia interview oleh TV Turki. Bukan nak tunjuk ada temu ramah TV di Konya yang anggap sebagai benda Islam. Mereka tanya apa harapan kita orang Islam. Dia kata harapan kita Turki kembali memimpin dunia Islam. Itu harapan kami. Kerana dengan kekuatan yang ada pada Turki, kita menerima hakikat. Hari ini ada dua buah negara Islam. Yang satu sudah bebas, Iran dah bebas, negara revolusi Islam di Iran.
Iran yang bermazhab Syiah tak boleh menguasai dunia Islam yang majoriti Sunni 90%. Ini kita kena sedar hakikat ini. Bukan kita fanatik mazhab. Bahkan Iran sendiri walaupun sudah mengubah melalui ijtihad mazhab dia. Ijtihad mazhab dia, banyak pembaharuan dia buat dalam mazhab dia. Pembaharuan yang dia buat ini banyak pendekatan persamaan kepada Sunni, antaranya sembahyang Jumaat diadakan, antaranya mendukung perjuangan menentang Israel, dan banyak lagi, antaranya sembahyang tidak dijamakkan, digalakkan dengan fatwa pemimpin ulama dia, jangan jamak di rumah. Mazhab dia kata jamak di rumah. Ini pembaruan yang dibuat. Tetapi banyak yang gila-gila Syiah seperti kita ni tak tahu benda yang macam ni. Namun mereka tidak mempunyai penguasaan terhadap dunia Islam. Dengan sebab itu saya tegaskan bahawa Turki Iran mengikut nasihat almarhum Erbakan perlu mengadakan kerjasama dengan negara yang bermusuh dengan kuasa-kuasa barat. Mana negara yang bermusuh dengan kuasa barat, kita mengadakan kerjasama dengan negara ini. Kerana yang terselah, yang paling terselah menentang umat Islam hari ini ialah kuasa-kuasa barat yang mengacau dunia Islam. Perang yang berlaku di negara Arab, yang berlaku di mana-mana, itu campur tanaman kuasa-kuasa barat. Ini sangat ketara kerana mereka yang pernah mengisytiharkan order baru dunia nak memimpin dunia seluruhnya, Islam dianggap pencabar. Islam dianggap pencabar. Banyak kenyataan pemimpin barat yang kita baca dalam penulisan, dalam media, walaupun orang Islam tak ada negara kuasa besar, barat masih menganggap Islam adalah pencabar kepada mereka. Padahal Islam adalah agama yang baik, agama yang adil. Semata-mata kerana hasad, kerana negeri terhadap Islam, mereka sebarkan fitnah. Orang Islam yang melampau, yang ganas, dia tak ganas, dia tak melampau. Masuk di Turki ni, belum apa-apa dia dah buat kenyataan supaya kerajaan Turki jangan jatuhkan hukum bunuh terhadap mereka yang terlibat dalam perang kuasa. Negara barat buat kenyataan jangan bunuhlah mereka terlibat dalam perang kuasa ni. Padahal mereka bunuh orang di Iraq, bunuh orang di Afghanistan, bunuh orang di mana-mana, dengan tak bawa ke mahkamah. Semata-mata kerana mempertahankan kuasa mereka, sanggup bunuh juta orang yang berlaku dalam Sultan Iraq. Ini berapa orang saja yang terlibat dalam pelaksanaan kuasa ni yang sudah bunuh orang di Turki. Pengajaran yang paling baik ialah semangat Islam kembali semula di Turki. Saya sangat kagum bagaimana seorang pemuda yang lumpuh kerana cedera dalam menentang rapatan kuasa ini dibawa untuk berucap di perhimpunan raksasa di Istanbul, membuat ucapan bahawa saya dan kawan-kawan saya, kata dia, sanggup mati kerana nak balik pada Islam, nak balik pada Islam, dan kami lebih rela ditanam dalam tanah mati kerana menegakkan Islam dengan mati yang mulia daripada hidup di atas bumi hidup yang hina, kata dia. Ini satu ungkapan yang sangat menarik. Bukan kita nak menggalakkan benda-benda yang lawan cara kerah ini, tetapi kita kena ajar mereka yang nak mempermain-mainkan Islam ni, jangan anggap orang Islam ni lemah. Orang Islam adalah menganut satu ajaran yang kuat dan gagah yang tak boleh diperlakukan dengan bercukup. Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita, walaupun Islam tak ada kuasa besar dunia, cahaya Islam tak boleh dipadamkan.